Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 13 Jun bersama saya Nazira Syaringat dan berikut tajuk utama malam ini. Bayaran sumbangan tunai rahmah sebelum Aidiladha. Juga dinding rumah runtuh penghuni cedera parah. Masih berdegil biarpun sudah diberi 2 surat amaran kerana menjual peranti perubatan yang tidak didaftarkan. Namun akhirnya sebuah syarikat pengedar peranti perubatan di Taman Perindustrian Wawasan Batu Pahat diserbu pihak berkuasa peranti perubatan MDA Kementerian Kesihatan KKM. Dalam serbuan jam 10 pagi tadi, MDA merampas peranti perubatan bernilai lebih RM300,000. Ketua Unit Risikan dan Operasi MDA, Dery Akmal Abdul Rahman berkata, risikan dibuat sejak 6 bulan lalu selepas menerima aduan awam. Katanya pemilik syarikat berusia 44 tahun pernah dipanggil dan diberi surat amaran kerana kesalahan itu pada tahun 2018 dan tahun lalu, tetapi tetap berdegil dan tidak mendaftarkan peranti perubatan yang diimport dari China. Antara peranti yang dirampas ialah kit ujian hamil, kit bantuan awal kecemasan, topeng muka perubatan, Vaseline Gauze dan blood lancet. Kita pernah panggil pemilik syarikat untuk hadir ke pejabat MDA. Kita telah menasihati beliau bahawa peranti perubatan yang telah dijual oleh beliau ini tidak berdaftar dan tidak boleh berada di dalam pasaran. Tetapi nampaknya beliau tidak masih berdegil dan mengingkari arahan daripada MDA. Dery Akmal berkata siasatan awal mendapati peranti perubatan tersebut dijual di farmasi dan klinik seluruh negara. Kes disiasat di bawah Seksyen 5/1 dan Seksyen 15/1 Akta Peranti Kesihatan 2012, Akta 737. Di Sungai Pusu Gombak, 3 sekeluarga nyaris maut apabila dinding rumah yang masih dalam pembinaan runtuh dan menghempap mereka. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor Muhammadul Ihsan Muhammad Zin berkata pihaknya menerima panggilan pada jam 2.35 petang tadi. Pada seorang lelaki berusia 35 tahun yang cedera parah manakala sebuah Kita ke laporan seterusnya. Seorang penganggur ditahan 4 hari kerana membakar Al-Quran dan sejadah di sebuah masjid di Batu Rakit, Kuala Nerus. Perintah reman ke atas suspek berusia 33 tahun sehingga Jumaat depan itu dikeluarkan oleh Magistrate Nur Mazrini Mahmud. Menurut Timbalan Ketua Polis Kuala Terengganu, Superintenden Wan Muhammad Zaki Wan Ismail, suspek ditahan petang semalam di Bukit Rakit, Kuala Nerus. Tangkapan terhadap suspek dibuat susulan satu laporan polis oleh jemaah sebuah masjid di Batu Rakit berikutan insiden membakar 4 buah Al-Quran dan 3 sejadah kira-kira jam 10.30 pagi. Hasil ujian saringan air kencing terhadap suspek juga turut mendapati positif dadah jenis metafetamin. Suspek ditahan untuk siasatan mengikut Seksyen 298 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan mudarat keharmonian atas agama dan Seksyen 427 Kanun yang sama kerana hianat. Di Sungai Pusu Gombak, 3 sekeluarga nyaris maut apabila dinding rumah yang masih dalam pembinaan runtuh dan menghempap mereka. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor Muhammadul Ihsan Muhammad Zin berkata pihaknya menerima panggilan pada jam 2.35 petang tadi. BP Selayang dikerahkan ke lokasi kejadian, sejurus panggilan kecemasan diterima. Mangsa adalah sebuah keluarga warga tempatan terdiri daripada seorang lelaki berusia 35 tahun yang cedera parah manakala isterinya berusia 30 tahun dan anak lelaki berusia 2 tahun cedera ringan. Pihak bomba memberi rawatan awal kepada semua mangsa. Kesemua mangsa kemudiannya dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Laporan berhubung helikopter mendarat di kawasan lapang Seksyen U11 Shah Alam untuk menghantar seorang murid sekolah dirujuk kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Shah Alam Assistant Commissioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata pihaknya menerima makluman berhubung kejadian itu susulan tular di media massa.
Sebuah helikopter didapati mendarat di lokasi berkenaan untuk menghantar seorang murid sekolah dari sebuah sekolah swasta di Setia Eco Park Shah Alam. Helikopter berkenaan mendarat kira-kira 15 minit sekitar jam 8 pagi di kawasan Tanah Lapang, berhampiran Jalan U11 Palang 11 di Bukit Bandaraya Seksyen U11. Terdapat juga gambar menunjukkan seorang kanak-kanak berjalan meninggalkan helikopter itu dengan juruterbang berdiri di tepi pesawat. Susulan itu, satu laporan polis dibuat Ketua Bahagian Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Shah Alam. Operasi pembenihan awan gelombang kedua di Pulau Pinang yang dijalankan semalam menunjukkan peningkatan air di empangan air hitam susulan berlaku hujan di kawasan itu. Dan setakat semalam, paras empangan air hitam pada tahap 48.6% berbanding 47% pada minggu lalu. Manakala paras air di empangan Teluk Bahang kekal 44.2% setakat semalam, sama dengan paras pada minggu lalu. Awal bulan lalu, simpanan empangan air hitam hanya mampu bertahan untuk 40 hari, manakala empangan Teluk Bahang pula selama 146 hari susulan cuaca panas yang melanda negara ketika ini. Setakat 8 Mei lalu, empangan air hitam merekodkan paras 41.5%, manakala empangan Teluk Bahang pada 48.1%. Susulan penurunan paras empangan air hitam dan Teluk Bahang itu, kerajaan negeri memohon bantuan menjalankan operasi pembenihan awan bagi mencetuskan hujan di kawasan tadahan air berkenaan. Semalam, operasi kedua pembenihan awan di empangan Teluk Bahang dan empangan air hitam dijalankan sebulan selepas operasi pertama. Bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 yang membabitkan peruntukan lebih 2 bilion ringgit akan mula disalurkan kepada individu yang layak sebelum Aidiladha. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bayaran itu akan memanfaatkan lebih 8 juta penerima yang akan menerima bayaran antara RM100 hingga RM1,300. Sumbangan tunai rahmah Fasa 3 yang melebihi 2 bilion ringgit, bilangan penerima 8 juta, itu akan disalurkan sebelum Hari Haji insya-Allah, dan juga belia RM200, belia 18 hingga 21 tahun akan disalurkan sebelum minggu ketiga tahun ini. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Parit Sulong Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad mengenai pembaharuan dibuat kerajaan dalam pendekatan serta tata kelola undang-undang atau peraturan bagi mengekang ketirisan wang awam, selain meminta Perdana Menteri menyatakan juga pelaporan perbelanjaan dan pemantauan belanjawan negara. Perdana Menteri memaklumkan kerajaan sudah membelanjakan RM158 bilion atau 41% daripada keseluruhan peruntukan dalam belanjawan 2023 setakat bulan lalu bagi tujuan meringankan kos sara hidup rakyat. Ia juga kapasiti perbelanjaan terbaik direkodkan bagi tempoh suku pertama berbanding tempoh sama pada tahun-tahun sebelum ini. Dan dalam majlis berasingan, Perdana Menteri mengumumkan kadar bayaran alaun bulanan sara hidup kepada pelajar tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dalam negara dinaikkan RM100 mulai 1 Julai 2023. Langkah itu bagi mengambil kira kos sara hidup yang tinggi sekaligus mengurangkan beban golongan mahasiswa. Tadi kita dah umum, setuju. Mulai 1 Julai, saudara akan dapat RM100 tambahan. Tadi kalau diminta 250 pun, saya boleh pertimbang. Tapi tak lulus. Tapi tak lulus. Yang lulus ada 100. Baik. Beliau berkata demikian ketika program Cakna Madani pelajar tajaan JPA di Institusi Pengajian Tinggi dekat Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Program yang dihadiri lebih 2,500 pelajar tajaan JPA daripada universiti awam dan swasta itu turut disertai mahasiswa luar negara secara dalam talian. Program berkenaan bertujuan menyantuni pelajar tajaan JPA atas dasar ihsan madani selain berkongsi aspirasi dan hala tuju program Malaysia Madani serta masa depan Malaysia. Tadi kita dah umum, setuju. Dan selepas ini, kemah masyair tabung haji hampir siap.
Alhamdulillah bertemu kembali. Permohonan pensijilan halal dalam kalangan pengusaha Bumiputera meningkat sejak tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Mohamed Naim Mokhtar berkata, peningkatan ini adalah hasil dari pelbagai usaha Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk memberi kesedaran kepada usahawan Bumiputera. Statistik JAKIM bahagian halal menunjukkan permohonan pensijilan halal di kalangan usahawan Bumiputera khususnya Melayu Islam ini meningkat. Contohnya, seingat saya lah tahun 2021 sekitar dalam 1,500. Tahun 2022, tahun lepas, seingat dalam sekitar 1,006 ataupun 1,007. Okey. Sekarang ni setakat bulan Jun saja kita dah hampir 1,000 permohonan pensijilan halal daripada usahawan bukan usahawan Bumiputera. Okay. So jadi yang ini saya ingat peranan betul lah yang dimainkan oleh JAKIM untuk menggalakkan pemain-pemain industri di kalangan usahawan di kalangan Bumiputera untuk memohon pensijilan halal tadi. Menurutnya lagi, buat masa ini hampir 70% pemegang sijil halal adalah pengusaha dari kalangan bukan Bumiputera. Beliau turut menyeru para usahawan Bumiputera agar memohon pensijilan halal bagi menaikkan lagi jualan masing-masing. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyampaikan sumbangan berjumlah RM100,000 dari Yayasan Taqwa kepada Pusat Jagaan Warga Emas Al-Fatah di Semenyih siang tadi. Jadi yang ni yang Dalam majlis berasingan, Datuk Dr. Mohamed Naim berkata nilai integriti dan amanah perlu dipraktikkan dalam tadbir urus masjid dan surau, terutama dalam perihal keuangan bagi memastikan ia dapat diurus dengan baik dan lebih teratur. Sikap itu katanya amat penting bagi meningkatkan imej pengurusan cemerlang rumah Allah khususnya di wilayah persekutuan. Dalam pada itu, Datuk Dr. Mohamed Naim turut menyarankan anggota Jawatankuasa Syariah menggunakan setiap inci ruang dan peluang yang ada bagi memaksimumkan peranan serta fungsi masjid sebagai pengkalan ibadah dan pusat ilmu selaras usaha kerajaan menjayakan misi Islam Malaysia atau Al-Falah. Mereka ni dengan latar belakang yang berbeza, ada yang pengalaman dia, ada yang orang muda. Kita harapkan supaya di situ ada kepelbagaian aktiviti dan program. Sebab asas dia lah kita nak pastikan supaya masjid-masjid ni di wilayah-wilayah persekutuan ni diimarahkan. Bukan saja sebagai tempat ibadah, salat, tetapi yang paling pentinglah bagaimana masjid ni benar-benar dapat dikembalikan dia punya falsafah dia zaman Nabi SAW tu sebagai pusat pentadbiran, pusat kebajikan, pusat ilmu dan sebagainya. Saya percaya. Terdahulu beliau hadir merasmikan majlis penyampaian watikah pelantikan anggota Jawatankuasa Syariah Masjid dan Surau Jumaat Wilayah Persekutuan sesi 2023-2026 di Masjid Wilayah. Pelantikan baru itu melibatkan 2,678 anggota Jawatankuasa Syariah membabitkan 90 buah masjid dan 116 surau Jumaat di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan yang dilaksanakan berdasarkan Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1993, Akta 505 dan Kaedah-Kaedah Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan Jawatankuasa Syariah 2019. Jadi saya insya-Allah akan panggil melalui dan tentukan supaya saya ini dah orang tua. Dan saya harap saya akan dapat masuk orang muda untuk orang muda supaya kita ada penerusan dan akan dapat menjalankan aktiviti yang relevan. Turut hadir pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar dan Timbalan Pengarah Operasi Jawi Muhammad Fazil Abu Kasim. Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan 2023 yang memasuki hari ketiga hari ini semakin terasa debarannya. Negeri mana yang bakal merangkul gelaran juara bagi kategori hafazan dan tilawah kali ini? Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita berlintas langsung bersama wartawan Hanisa Hasanuddin yang kini berada di Pusat Konvensyen PICCA Butterworth, Pulau Pinang. Silakan Hani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih nak di studio. Baik, suasana pada malam ketika ini saya boleh katakan cukup meriah, di mana di dalam dewan ini saya boleh katakan penuh dengan para hadirin dan juga kami di sini masih menunggu ketibaan tetamu terhormat yang dijangka akan tiba tidak lama lagi, memandangkan majlis akan bermula pada jam 9 malam nanti. Baik, untuk hari ketiga ini, pagi tadi sudah pun selesai sesi hafazan, di mana sesi pagi menyaksikan seramai 12 peserta dan juga bagi sesi petang seramai 6 peserta. Dan sebentar sahaja lagi kita semua akan menunggu kehebatan 7 peserta tilawah daripada negeri Selangor, 2 dari Sarawak, Melaka, Kelantan dan Johor untuk menunjukkan kebolehan masing-masing mengalunkan bait-bait suci Al-Quran dengan menggunakan pelbagai jenis seni taranum, antaranya mungkin akan menggunakan hijaz, bayati, nahwan, nas dan sebagainya. Baik, kalau semalam kita menyaksikan kehebatan seorang peserta tilawah kurang upaya cacat penglihatan Muhammad Qayyim mengalunkan kalimah-kalimah suci Al-Quran dengan sangat-sangat merdu dengan menggunakan Al-Quran Braille, dan persembahannya itu menjadi tumpuan pada majlis kali ini. Dan bagaimana pula dengan malam ini, saya rasa semestinya akan ada persembahan yang memukau dan juga keunikan yang akan dibawakan oleh peserta masing-masing. Baik, selain Muhammad Qayyim, difahamkan ada lagi 2 lagi peserta kurang upaya dan juga seorang peserta termuda peserta hafazan, iaitu hanya baru berusia 12 tahun, dan sememangnya kelainan mereka dan juga perbezaan umur itu menjadi satu cabaran, namun mereka mampu untuk hadir untuk menjadi salah seorang peserta bagi majlis kali ini. Masya Allah, saya rasa sangat hebat. Baik, untuk MTHQK 2023 ini menyaksikan seramai 108 peserta dari seluruh negara dan akan berakhir pada Jumaat ini, iaitu 16 Jun. Jadi teruskan sokongan anda dengan menyaksikan majlis ini secara langsung menerusi TV Al-Hijrah dan juga TikTok Berita Al-Hijrah, khususnya pada jam 8 malam nanti. Dan kepada orang Penang ataupun orang Pulau Pinang yang berdekatan dengannya, mai nanti hari Jumaat ni bagi memeriahkan lagi majlis MTQHK kali ini. Dan itu sahaja dari saya dan juru kamera di Pulau Pinang ini. Al-Quran Teras Masyarakat Madani. Terima kasih, Nat. Silakan, Nat. Baik, terima kasih Hani, langsung dari Pusat Konvensyen PICCA Butterworth, Pulau Pinang. Baik, kita ke laporan seterusnya. Menjelang hari wukuf pada 9 Zulhijjah, persiapan kemah di Arafah dan Mina bagi operasi masyair untuk Jemaah Haji Malaysia kini mencapai 60%. Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman berkata, pihaknya yakin segala persiapan meliputi kemah, bekalan elektrik, bekalan dan bilik air akan siap 100% sebelum jemaah haji masuk ke Arafah pada 8 Zulhijjah. Jadi boleh saya rumuskan di sini bahawa tahap ketersediaan bagi kemah di Arafah dan juga di Mina ini telah pun mencapai ke tahap 60%. Dan kita mengharapkan bahawa ada masa lagi untuk kita menyiapkan sebelum kita menerima jemaah haji Malaysia yang pertama pada 8 Zulhijjah nanti. Jadi kita amat yakin bahawa semua persiapan dapat dilaksanakan dengan baik. Operasi Masyair adalah kemuncak kepada keseluruhan operasi haji yang melibatkan pergerakan jemaah haji Malaysia ke Arafah, Musdalifah dan Mina bagi tempoh 5 hari bermula 8 hingga 13 Zulhijjah bagi menyempurnakan ibadah rukun dan wajib haji. Bagi memastikan kelancaran operasi, tabung haji meninjau tapak kemah. Datuk Seri Said Saleh turut mengingatkan 31,600 jemaah haji negara untuk bersedia dengan cuaca panas dan ruang kemah yang terhad. Namun katanya tabung haji menyediakan kemudahan seperti penyaman udara dan klinik untuk keselesaan para jemaah melaksanakan rukun Islam kelima itu. Cuaca yang cukup mencabar dan panas yang akan dihadapi oleh para jemaah haji sudah tentunya menjadi satu perkara yang perlu dititik beratkan oleh setiap jemaah haji. Kami, petugas-petugas tabung haji, sentiasa bersedia untuk membantu dan juga menasihati para jemaah haji pada setiap ketika untuk menjaga kesihatan mereka. Laporan dari Tanah Suci Mekah, Sadiq Hakim Azman dan Imran Nordin untuk Berita Al-Hijrah. Selepas ni, Spiderman kandas di tingkat 73.
Laporan luar negara, kesihatan 4 kanak-kanak yang ditemui selamat selepas terperangkap 40 hari di hutan Amazon menunjukkan perkembangan positif. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Institut Kebajikan Keluarga Colombia, Adriana Velasquez, keadaan kesemua mangsa dilaporkan semakin stabil selepas 4 hari penemuan mereka. Jelas Adriana, keempat-empat kanak-kanak itu memerlukan rawatan pemulihan, terutama dari segi pemakanan memandangkan mereka kekurangan nutrisi selama 40 hari berturut-turut. Los 4 niños están muy bien hoy en su tercer día de evolución. Están estables médica, nutricionalmente en su proceso paulatino. Es un proceso progresivo que toma tiempo, pero que requiere una intervención pues interdisciplinaria, que es como la que hemos recibido de parte del Hospital Militar. Kanak-kanak berkenaan hilang di hutan Amazon sejak 1 Mei lalu apabila Cessna 206 dinaiki mereka dari Araraquara di wilayah Amazonas menuju San Jose, Colombia, terhempas dan menyebabkan kematian 3 orang dewasa termasuk ibu mereka. Namun selepas 40 hari, 4 mangsa termasuk seorang bayi itu berjaya ditemui pasukan penyelamat yang menjejaki mereka melalui botol bayi, jejak kaki pada lumpur, buah yang dijamah dan lampin, namun dalam keadaan dehidrasi, malnutrisi dan jangkitan. Sementara itu, anggota penyelamat ketika dalam sesi temu bual di televisyen tempatan memaklumkan perkataan pertama yang diucapkan kanak-kanak berkenaan ketika ditemui ialah "Saya lapar" dan ibu sudah meninggal dunia. Jelas anggota penyelamat ketika ditemui 2 daripada 4 mangsa ditemui terbaring sebelum berlari ke arah mereka. 4 kanak-kanak orang asli Huitoto itu berumur 13, 9, 5 dan setahun diselamatkan dan dibawa keluar daripada hutan Amazon Sabtu lalu selepas 40 hari hilang. Menurut Leslie, anak perempuan sulung, ibu mereka masih hidup selama 4 hari sebelum meninggal dunia dan sempat berpesan untuk meninggalkan hutan itu dan mencari jalan untuk diselamatkan. Berita penemuan 4 beradik ini mendapat liputan luas dunia kerana ketahanan mereka hidup di dalam hutan paling tebal yang terdapat banyak binatang buas dan serangga dalam tempoh yang lama. Seorang lelaki warga Britain ditahan ketika memanjat bangunan pencakar langit kelima tertinggi dunia di Korea Selatan tanpa memakai sebarang peralatan keselamatan. Dia hanya berjaya sampai ke tingkat 73 sebelum dicekup. George King Thompson dicekup semalam selepas cuba memanjat menara Lotte World setinggi 123 tingkat iaitu 555 meter tanpa menggunakan sebarang peralatan keselamatan. Lelaki berusia 24 tahun tersebut juga merancang untuk terjun menggunakan payung terjun dan cuba melarikan diri menggunakan pesawat. Insiden berkenaan telah memaksa 90 anggota kecemasan, polis dan kaki tangan lain dikerah ke lokasi kejadian. Pada 2021, lelaki tersebut telah dipenjarakan kerana cuba memanjat bangunan pencakar langit 72 tingkat di London. Arab Saudi menaja 1,000 warga Palestin untuk menunaikan haji bagi tahun ini. Jemaah terpilih itu terdiri daripada waris kepada para syuhada dan tahanan serta mereka yang mempunyai anggota keluarga yang cedera. Raja Arab Saudi yang juga penjaga 2 masjid suci, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, mengeluarkan pengumuman diraja itu untuk menaja dan menjadi tuan rumah kepada 1,000 jemaah haji warga Palestin terbabit. Inisiatif berkenaan adalah sebahagian daripada acara tahunan program tetamu penjaga 2 masjid suci yang dilaksanakan dan diselia oleh Kementerian Hal Ehwal Islam, Dakwah dan Bimbingan Arab Saudi. Menteri Hal Ehwal Islam, Dakwah dan Bimbingan, Syekh Dr. Abdul Latif bin Abdul Aziz Al-Sheikh mengucapkan terima kasih kepada Raja Salman dan Putera Mahkota Putera Mohammed bin Salman atas sokongan berterusan yang diberikan selama ini. Beliau berkata sokongan itu membolehkan dan memudahkan waris para syuhada dan tahanan serta mereka yang mempunyai keluarga yang cedera di Palestin untuk menunaikan ibadah haji. Kesinambungan sikap murah hati terhadap jemaah haji Palestin yang menunaikan haji setiap tahun dengan tajaan penjaga 2 masjid suci itu adalah sebagai tanda kekuatan hubungan 2 negara dan penghargaan baginda terhadap pengorbanan besar yang dilakukan oleh rakyat Palestin. Baik, sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif.
Saya Nazira Syaringat, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.